Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada petang yang penuh barakah ni Allah pilih kita lagi sekali untuk duduk dalam kebaikan. Yakni kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah nak berikan dia itu kebaikan, maka Allah berikan dia kefahaman di dalam agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu hafiddin. Hari ni ramai silap faham, diingat kebaikan itu dengan memiliki kebendaan. Diingat kebaikan itu dengan dia hanya dapat amalan semata-mata. Tapi kalau dia tidak dapat satu perkara ini, maka dia akan hilang segala-galanya. Itulah dia kefahaman, terutamanya di dalam beragama. Dalam melaksanakan syariat Allah, tak ada kefahaman dia macam mana nak melakukan syariat tersebut. Dalam nak hidup kita bersyariat, mengikut kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, mengikut kepada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan qada dan qadar. Dia tak tahu, dia tak faham. Yang mana Allah berikan kita ni tanggungjawab, taklif untuk kita ini mencari kefahaman itu dengan cara duduk dalam majlis ilmu, mencari kefahaman. Sebab apa? Kalau tiada kefahaman, maka hilang segala-galanya. Dia akan hilang amalan, dia akan hilang kebendaan. Dari sudut kebendaan pun akan hilang bila tiada kefahaman. Sebagai contoh, dia tak faham nak bawa kereta. Tak faham dia. Jadi bila dia tak ada kefahaman bawa kereta, undang-undang mungkin dia tak tahu, dia tak ambil tahu undang-undang. Dari sudut cara bawa pun dia tak tahu, dia tak faham. Akhirnya apa berlaku? Mungkin kena saman. Mungkin kena sita kereta tu, hilang. Mungkin kalau dia ada faham tentang undang-undang tapi cara bawa tak tahu, mungkin dia terdedah dengan berbahaya, aksiden, mungkin hilang. Yang lebih untuk kita faham, dan contoh dalam rumah tangga. Berumah tangga ni ibadah. An-nikah sunnah. Macam mana nak persiapkan diri kalau nak berumah tangga, apa perkara nak siapkan, apa benda nak siapkan rumah, nak siapkan duit. Dah, siapkan dulu apa. Tu macam mana nak beribadah dengan as-sunnah tu. Kenapa? Bila berbalik pada kefahaman, lihat. Akhirnya orang kata apa? Saya tidak sepahaman. Kalau pergi ke mahkamah, nak kita appeal ataupun nak bawa kes kepada mahkamah, nak bercerai,
Antara perkara yang paling besar, berlakunya syiqaq, yang ini berlakunya pertembungan, tak faham. Kami dah tidak sepahaman, ya Arif. Maka habis rumah tangga. Dia bukan soal suami tu tak bagus ke tidak, isteri tu tak bagus ke tidak, susah ke senang. Tak, bukan soal itu, soal dia tak faham. Kalau dia contoh, dia nampak isteri tak bagus, tapi suami dia faham, maka dia akan cuba nak memahamilah ketidakbagusan isteri dia tu. Perangai isteri aku dia ada perangai ni. Perangai dia apa ni? Perlu diruqyahkan ke? Perlu dia apa ke? Dia tahulah cara dia. Isteri aku ni kadang-kadang jadi bidadari, kadang-kadang jadi langsui di siang hari. Dia boleh berubah two face. Kan? Cerita Batman kan, two face yang bahaya tu. Two face. Joker nampak muka dia. Yang jahat-jahat lain semua nampak two face tu. Tak nampak. Sebelah baik, sebelah jahat. Bahaya. Tapi sebab faham. Anak kamu ni, kamu tahu perangai anak kamu ni. Kamu tahu. Dah aku tahu, dah aku faham dah perangai dia. Gaduh tak? Tak ada. Yang menyebabkan tiada pergaduhan, kerana padanya ada kesefahaman. Ramai mudah pun ni. Saya cakap tu teranglah. Mungkin dia biarkan perkara tu tidak melalui ilmu kan. 10 tahun, 20 tahun. Jangan terkejut, tahun ke-30 dia hilang kesefahaman tu. Hancur. Dia pertahankan kebendaan, nak pertahankan anak, pertahankan isteri, pertahan apa yang nak dipertahankan? Tak ada. Tak ada benda yang boleh dipertahankan kalau satu pihak salah satu tiada kesefahaman. Habis. Sebab tu pentingnya ilmu. Seperti ilmu ni kata Imam Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Ilmu ini harta kita menjaganya, ilmu menjaga kita. Kalau harta, kita kena jaga dia. Banyak macam mana harta, lagi banyak pening kepala kita. Sebab apa? Macam-macam benda nak kena jaga. Contoh tak jauh rumah lah. Makin besar rumah tu, makin besarlah dia punya maintenance dia. Senang dia nak tahu. Sebab tu bila dia buat satu perkara, dia kena tahu cost and effect dia. Dia bukan main buat dia. Dia bukan kira aku ada duit. Dia kira aku nak maintain tu macam mana. Buat tingkap besar-besar, tinggal 3 tingkat. Daripada bawah, lantai first floor, sampai third floor tu. Dia nak buat volume masuk entrance tu. Dia nak buat konsep welcoming yang nampak hebat lah, grand. Cermin ke atas. Dia tak tahu saat lagi nak lap cermin tu pakai kren. Pening kepala kawan. Setiap kali nak lap dia pakai kren. Memanglah kita kata aku ada duit. Sampai bila nak cakap aku ada duit tu? Dia tak fikir, sekarang aku nak lap ni kan. Tak boleh. Berapa bilik rumah? Saya, anak saya 12 orang. Berapa bilik? 12 bilik. Lepas tu tanya balik. Penuh ke bilik tu setiap hari? Tak. Habis tu berabuk tu siapa nak lap? Belum kita berabuk, belum kita berantu lagi. Belum kita berantu lagi, jenuh. Sebab tu dunia ni adalah cost of maintenance. Jangan seronok sangat. Saya ada tu, saya ada ni. Jangan. Cost of maintenance. Maintenance pula nak kena maintain bagi elok. Bukan maintain tu nak kena maintain ada. Nak kena ada dia. Tak elok tak guna juga. Tu belum kena maintenance nak bagi setiap barang dunia ni. Apa benda yang paling susah nak maintain? Ni kita masuk persiapan, persediaan nak masuk Ramadan ni. Dia bincang dalam sudut hikmah dia. Kita dah alhamdulillah Allah izinkan kita bertemu Ramadan, mudah-mudahan dan beberapa hari ini Allah sampaikan kita dalam bulan Ramadan. Kita tak pasti Mas Dan, jangan. Kadang besok tak puasa mati kita hari ni. Allah ruginya. Bulan yang dinanti-nantikan. Bulan yang menjadi perbahasan para ulama antara bulan yang dinamakan bulan yang penuh barakah ataupun bulan dipanggil festival ibadah. Festival pahala lah, bukan ibadah, pahala. Kerana bulan itu dilipat gandakan pahala. Amalan macam itu juga sebenarnya. Tak ada lipat pun sebenarnya. Cuma ditambah je. Tak adalah tiba-tiba bulan puasa Zuhur jadi 12 rakaat. Tak ada. Zuhur 4 rakaat juga. Maintain. Tapi beza. Puasa bulan waktu tu sunat, dia jadi pahala wajib. Wajib dia pahala je. Pahala wajib tak terbanding lah. Pahala sunat saja pahala. Allah bagi ganjaran. Tengok contoh solat. Kalau di sebelah solat Qabliyah subuh. Solat fajar. Qabliyah subuh tu.
Nabi kata, lebih baik dari dunia dan seisinya. 2 rakaat. 2 rakaat sahaja. Tu pahala sunat. Kalau pahala wajib, bukan lagi dunia dan seisinya dah. Tak terbanding. Sebab tu jangan kita expect setiap amalan yang kita buat hari ini redeem dia. Bahasa dia redeem lah kan. Redeem kita dapat immediate dapat dunia. Tak. Macam mana nak redeem immediate dapat dunia? Sebagai contoh, kita dalam bank ada 10 bilion. Barang dunia ni paling tinggi pun katalah 100 juta. Barang apa yang nak kita convert jadi 10 bilion? Kalau paling tinggi kat dunia 100 juta. Ada tak? Tak ada lah. So jangan expect lah pahala amalan kita diterjemahkan pada dunia. Sebab apa? Paling, bahasa mudah, paling lekeh tuan-tuan. Paling lekeh, paling simple 2 rakaat pun dunia dan seisinya. Dan dalam riwayat dalam perbahasan Syama'il Muhammadiyah, dalam bab madahika, perkara yang membuatkan Nabi ketawa. Satu riwayat tu, Allah SWT dan Nabi tahu siapa yang last keluar daripada neraka. Nabi tahu. Allah bagi tahu. Jadi diceritakan dalam riwayat tersebut, hadis mahfum hadis, orang yang keluar paling last daripada neraka, paling last, dia diberikan 10 kali ganda dunia. 10 kali ganda. Kita 10 kali ganda Selangor pun dah kita luas dah. Bukan Selangor, dah Masarah kita 10 kali ganda pun dah puas, dah pusing lah. Ini 10 kali ganda dunia. Tu paling last tu. Sehingga kan dalam riwayat yang menyebabkan Nabi ketawa, yang paling last dia keluar je, Allah kata dah pergi masuk syurga. Nak masuk syurga, semua fully occupied. Dah penuh lah. Sold out. Alamak, sold out. Dia paling last. Dia cakap ke Allah, ya Rab, dah sold out tu dah. Allah kata apa masa tu? Pernah tak kamu berangan dulu kat dunia nak masuk syurga? Berangan. Pernah lah kita kan. Semua kita sekarang berangan nak masuk syurga kan. Semua. Allah suruh berangan. Pernah berangan sekarang. Dengan berangan tu 10 kali ganda dunia. Tapi kita sekarang jangan berangan. Sekarang bukan masa berangan. Sekarang masa action. Nabi ketawa. Nabi ketawa mendengar kisah ni. Punya rahmatnya, penuh dengan rahmat Allah Ta'ala ni. Sebab tu Rahman Rahim depan. Malah dalam timbangan nanti, mizan nanti, kiraan, bukan kiraan banyak dosa, banyak pahala yang kita dah faham setiap dosa hukum. Tak, bukan macam itu. Sebab tu kita tak boleh bila tengok dosa orang, kita tengok, dia ni teruk ni, dia ni, tak boleh. Sebab dia kena akumulate. Akumulate kiri kanan. Berat saja pahala, kata 1000 pahala. Ini saya ambil nakalkan daripada kata almarhum Datuk Seri Bosan Din Al-Hafiz, yang membincangkan tentang titian sirat. Detail dia cerita. Kan? Dia cerita apa? Kanan pahala 1000, kiri dosa 999. Kalau matematik berat mana? Kanan. Mana tempat kita? Syurga. Masya Allah. Habis tu Ustaz, 999 ni duduk mana? Allah wave ya. Wave macam itu ya. Tapi kita nak setara macam tu berdebar, jangan cakap pasal. Kita macam itu. Nampak? Kalau 999 dengan 1000, ini consider hidup dia, tak tahulah macam mana berselisih dosa pahala kan. Kejap masuk masjid, kelap malam. Macam itulah ibaratnya. Sebab tu jangan terkejut tengok astaghfirullahalazim, sampai bila dia nak berubah ni. Jangan. Dia accumulate. Bimbang-bimbang dia buat dosa yang flash semua pahala lah. Iaitu mengumpat, ribah, hati-hati. Jangan. Syok tengok dosa orang, dia mengumpat sekali. Dia mengumpat, habis. Pahala dia bubuh ke dia? Pahala dia yang duk qiyamul setiap malam Ramadan tu nanti, pahala yang dia dapat malam Lailatul Qadar tu nanti, 1000 bulan tu, dia tiba-tiba dia pergi ngumpat orang, Allah. Transfer, TT, 1 second, sas, transfer macam itu je. Yang lebih berbahaya, dosa orang tu mari kat dia. Sebab tu ada persiapan yang kita nak faham dalam bulan Ramadan ni. Ada perkara yang paling efek nanti bulan Ramadan adalah mulut. Kita tak nak cakap banyak. Automatik mulut kita akan auto shut up.
Dan kalau orang nak ngajak gaduh pun kita rasa malas nak gaduh. Itu sisi malas. Tapi dalam hadis ada. Dalam hadis keutamaan berpuasa, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyamu junnah. Puasa itu perisai. Ni pertama syariat puasa, tapi kita tengok hikmah puasa. Kalau kita boleh faham puasa ni sepanjang hidup kita dari segi falsafahnya, dari segi syariatnya, contoh macam solat lah. Syariat solat menyebabkan mendidik kita sabar sebagai contoh, mendidik kita punctuality, mendidik kita untuk fokus. Kalau kita boleh terjemahkan elemen-elemen ataupun nilai-nilai solat ni dalam kita punya ibadah yang lain, kerja kita, kehidupan kita, dia akan jadi hebatlah. Solat mana ada main-main. Pekerja pun jangan main-main. Sebab apa? Ibadah. Dia tak ada nak kalih kiri, kalih kanan. Mana dia fokus. Buat sampai habis. Dia tak ada 4 rakaat. Dia rasa nak, kita kat AV dulu 2 kot. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada. Dia terus je. Kalau alhamdulillah kita solat dalam ekor, kalau pantai tengah panas ni, pergi Mekah, tak ada nak ambil, tiba berhenti tengah-tengah. Tak ada. Jadi asyamu junnah, kata Nabi. Solat itu perisai. Puasa itu perisai. Asyam, puasa itu perisai. Perisai dari apa? Fala yarfus wala yajhal wa imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Puasa itu perisai, maka hendaknya dia tidak berkata kotor dan berkelakuan memperbodohkan diri. Apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya, maka katakan, aku sedang puasa. Nabi ulang 2 kali. Inni shaim. Nampak? Inni shaim. Kenapa? Kenapa kita tak nak lawan pada apa yang dikatakan mungkin salah? Apa yang dikatakan ada pertuduhan, apa yang dikatakan boleh mencemar maruah dan imej kita, kerana hidup kita bukan untuk mempertahankan diri. Take note ni jemaah sekalian, hidup kita nak mempertahankan pahala. Jangan nak pertahankan diri sampai tergadai pahala yang diberi. Hidup ni nak pertahankan pahala, kerana nanti ada hadis Nabi SAW yang mana kata Nabi SAW, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami illa sahar. Boleh jadi orang yang berpuasa itu tiada mendapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar. Dan boleh jadi orang yang berqiyam itu tidak dapat apa-apa daripada qiyamnya melainkan hanya berjaga malam. Kita tukar puasa dan qiyam dalam hidup kita. Boleh jadi orang itu hidup saja, tak dapat apa-apa dalam hidup dia. Buat baik dengan orang, kecewa. Cari harta siang malam pagi petang, rasa duk bagi ke orang. Hidup dia ni last sekali nothing. Walhal kalau kita kaitkan dengan pahala, apa impak kesan pahala dalam hidup kita jemaah sekalian? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 25, dalam suratul Baqarah ayat 62. Allah berfirman dalam suratul Baqarah ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Iman, amal soleh, reward dia pahala. Orang yang berpahala, orang yang mendapat kegembiraan. Sebab tu berpuasa itu kegembiraan di saat dia nak berbuka. Kerana seharian suntuk. Start dia daripada terbit matahari fajar, kemudian gelincir berbuka.
Bukan sekejap, masa tu 8 jam. Kan? Kalau anak-anak kita baru-baru nak belajar tu, yang kita jangan salah didik, yang mesti ditekankan solat. Yang pertama, bukan puasa. Puasa ni bila berkemampuan dia. Kalau dia tak ada kemampuan, nampak macam pucat, bibir dia biru dah, tak payah nak bagi semangat. Tahan dek, tahan, kita nakkan syurga. Jangan. Sesak nafas kawak kat situ, siapa nak kena nanti? Tengok biru, dia tak payah tunggu biru lah. Nampak lain macam ni, suruh dia lah makan. Tak payah nak keras sangat. Bab yang kena keras. Bukan keras, tegas. Taib. Maka sepanjang hari tu, kita jaga mulut. Jaga perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Maka berpahalalah kita. Ketika berpahala, di mana kesan dia? Gembira ketika berbuka. Allah bagi instan. Gembiranya bukan sebab nak makan. Tengok, di sini kita boleh belajar hikmah dunia ni sebesar apa. Kita beria nak cari dunia banyak-banyak kan. Dekat mana duduk dia ni boleh jadikan tajuk syarah, tajuk muzakarah, perbincangan sebelum nak buka. Cakap ke anak kita, nak, kamu tahu nilai dunia dan isinya banyak mana? Okey, tunggu kita buka. Buka sekali. Dah makan semua. Sambung balik. Sementara tunggu isyak kan. Mungkin buka kat rumah ke. Okey, dah makan? Dah. Kita makan berapa jam? Sekarang ni berapa jam makan? Tak sampai sejam kan? Kita tak makan berapa jam? Kenapa tak cover balik makan 8 jam? Kita tak makan 8 jam. Tahun lepas ya Allah takdirkan izin pergi puasa di sana. Mudah-mudahan dapat lagi tahun ni, tengah nunggu panggilan. Dan saya doakan tuan-tuan semua juga izin Allah untuk berpuasa akhir di Makkah Al-Mukarramah, keraya dengan Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Rasakan nanti nikmat dia. 14 jam puasa. 14 jam. Orang Perak kata tumpuk yuk. Kita pergi tu, sampai saja Mekah. Tu masuk Madinah dulu, masuk Madinah. Pagi balik. Pagi balik. Ya Allah. Ini ada can nak buka ni, safar ni. Tapi sebab nak merasa, adalah Allah bagi daya minta kan. Jalan 14 jam. Buka di sana. Lagilah bukan macam kita dengan macam-macam lauk ada. Penuh buat bazar kita. Pening nak beli kan kadang-kadang. Lalu makan, alah sikit. Sana makan roti dia. Kurma sikit. Apa tu, air zam-zam. Mudah. Dengan laban dia tu. Laban dia dengan keju dia tu. Kelas. Tak sempat 10 minit dah gulung dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah dapat solat maghrib. Kan kabur kita. Dia gulung terus macam tu. Tapi lepas maghrib tu dia bagi masa panjang. Dia drag sikit. Tak silap dia delay dalam sejam kot untuk mula isyak. Dia delay sejam untuk mula isyak. Dia nak bagi tahunya, lapar ni akan ada orang dapat lapar je. Samalah dengan kita kerja. Ramai orang bekerja, dalam sekali dia tak dapat apa-apa. Dia dapat fras je. Padahal bukan tak dapat gaji, dapat dah. Kan kata dapat gaji, dapat. Tapi dia tak ada satisfaction. Kepuasan tu tak ada. Dia ingat duk mengenakan orang, puas dah. Pun tak puas juga. Tak kena-kena lagi dah. Dia tengok orang. Aku dah puas nak kenakan dia. Tak kena-kena juga. Tak puas juga. Bila kalau dah kena pun, dia akan repeat balik perkara yang sama. Ingat, kejahatan ni takkan berhenti. Dia takkan habis. Bagaimana kebaikan tu takkan berhenti, kejahatan pun takkan berhenti. Waktu sekali dah start dengan kejahatan, sebab tu Nabi suruh, dalam Quran pun kata, kena sulami dengan kebaikan. Sulam dia balik. Kalau tidak, dia berlirit-lirit kejahatan. Dia panggil dosa jariah. Orang panggil pahala jariah. Tak. Dosa jariah pun ada.
Melengit-lengit contoh macam solat. Dia dah malas solat. Benda-benda lain pun akan terkait semua. Terkait semua nanti. Kalau dia dah start untuk bina diri dia dengan kebaikan, melengit-lengitlah kebaikan nanti. Apatah lagi, apabila kebaikan itu betul-betul diterima oleh Allah, maka kebaikannya akan bertambah-tambah. Az-ziyadatul fil khair. Bertambah dia. Itu gembira. Dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 62, orang yang berpahala ini adalah orang yang mana Allah kata falahum ajruhum inda rabbihim, maka pahala yang banyak di sisi kamu. Ingat, Ramadan bulan pahala yang sangat banyak. Maka persiapkan diri untuk fikir tentang pahala. Bukan fikir nak makan apa dah, nak buka apa. Bukan fikir Allah penatlah kerja nanti. Hai, puasa pula tak boleh half day ke balik. Punyalah hebat puasa ni, disyariatkan padanya itu ada perang Badar Al-Kubra. Hebat puasa ni. Sebab apa? Sebab di saat badan kita lemah, di situ kita akan nampak yang mana sebenar-benarnya kuat. Itulah jiwa. Jiwa kita kuat, Allah nak ajar puasa ni. Walaupun kita tak makan, tak minum. Yang pertama, Allah nak bagi tahu yang bagi kenyang, yang bagilah haus, bukan air, bukan makan. Aku. Nampak? Sebab tu tak disyariatkan buka time tengah-tengah hari ni. Kan bagus buka time lunch. Senang. Selesai masalah. Ini buka dah geduk-geduk dah. Dah lupa dah haus. Ini tengah kenging tekak ni. Tak ada pula dibuka ni. Tak ada. Sebab yang menjaga haus, lapar tu sebenarnya, walaupun kita juga rasa lah haus, tapi tak terasa sangatlah haus itu. Sebagaimana macam bukan bulan Ramadan. Sebab padanya ada Allah. Kita niat, kita tak makan, tak minum ni sebab Allah kan. Mana ada sebab aku bertekad nak berjaya, nak gemilang dan terbilang. Tak ada. Dan tak ada siapa pun, tak ada satu kerajaan yang ada di atas muka bumi Allah ni yang berani buat satu kenyataan. Mulai hari ini, kita berpuasa kerana sekian-sekian. Tak boleh. Siap air bulan, merusuh orang. Bawa makan minum, jangan buat main. Orang boleh merusuh. Tapi kerana Allah, Allah kata jangan makan, jangan minum. Relax kita. Tengok. Tengok. Kesan dia, bila kita buat sebab Allah, kita tak mengelupur pun. Tu bahasa mudah lah. Kita tak ada nak memberontak. Jadi, bekerjalah sebab Allah. Kita relax. Kita akan relax. Jadilah isteri kerana Allah. Kita akan relax. Macam mana kita boleh relax, tak makan, tak minum? Tak percaya, cuba. Kita buat test lah sekarang. Sekarang tak boleh lah, lepas bulan Ramadan nanti. Kan? Try. Aku saja aku tak makan, tak minum kerana isteri yang tercinta. Try buat. Balik awal lah. Kerana suami yang ku sayangi. Tak ada. Kerana anak. Tak ada. Tak laku. Makin kuat bunyi lapar lagi ada. Gerak. Tak boleh jadi. Tak boleh. Jadi bila sebab Allah, perkara yang tak boleh kita orang kata apa, kalau tak makan ni shaking. Macam semalam arwah pakcik saya baru meninggal. Adik ayah saya meninggal. Ayah saya uruskan dengan keluarga lah semua, dengan pakcik saudara saya. Daripada pagi dia meninggal subuh, semalam subuh menguruskan nak ke bumi itu, alhamdulillah sebelum zuhur selesai. Tapi tak sempat lah nak makan. Menggigil kawan, wah cik dah gigil lah tangan tak makan ni. Tak apalah, jenazah biar dulu tepi tu. Dia dah sampai masjid, dia uruskan lagi makan warung tepi tu. Ayah saya pergi makan. Nampak? Tak makan je buat main, boleh gigil badan. Shaking. Kalau orang tak biasa, tak train, tak makan. Lagi kalau saya saja tak makan, katalah memang dia malas nak makan, kena penyakit pula. Gastrik. Sebab apa gastrik datang? Sebab dia makan tak menentu lah tu. Gas, perut dia dah keluarkan asid. Asid tu patut nak mencernakan makanan. Makanan tak ada kaih perut dah. Dia kaih perut tu jadi lain macam. Sebab apa tak nak makan? Oh, sibuk sangat. Tak boleh, tak jadi. Janganlah sebab sibuk sangat sampai tak makan. Tak boleh. Alang-alang tak nak makan, puasa. Habis cerita. Aku rasa ini lagi tak dan makan ni. Okey, aku puasa. Puasa kerana Allah. Selesai masalah.
Tahu dah, ini kan tak makan ni sekejap gini. Tak apalah. Puasa terus. Niat puasa. Habis cerita. Jadi kalau buat sebab Allah ni, dia akan dapat kebaikan. Dia akan tenang. Macam kita puasa, relax. Jadi kalau kita boleh buat sebab Allah, kerana Allah, untuk Allah, puasa ni, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih, kata Nabi SAW. Semua ibadah lain itu pahala malaikat kira. Ada skema markah pahala. Tapi tang puasa Allah yang bayar. Pahala puasa Allah bayar. Kita pun tak macam mana Allah bayar, Ustaz? Tapi pahala pun bukan Allah bayar. Ya, Allah bayar, tapi dah Allah dah tetapkan, Allah dah tentukan skema. Ada pahala yang tak ditentukan skema. Allah yang menentukan di sisi Allah. Sebagai contoh, pahala sabar. Orang kata apa? Sampai bila saya nak sabar, Ustaz? Sampai bila? Sampai mati. Sampai mati. Apa yang saya dapat? Syurga. Okey? Deal. Deal lah patutnya. Ini dah. Ya ke? Mana iman ni buat masalah lah. Jangan kata sampai bila dapat apa. Sabar ni pahala ghairi hisab. Dan Allah bersamanya. Innallaha ma'as sabirin. Kalau Allah bersamanya, katakan apa yang tak boleh berlaku. Semua boleh berlaku. Dan juga pahala puasa. Semua amalan, amal ibadat dalam Ramadan, apa sahaja amalan, itu ada gandaan 70 hingga 700 kali ganda. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, kerana puasa itu adalah milik aku. Dan aku yang membayarnya. Sebagai contoh, kita bekerja, ada yang dibayar gaji. Tapi ada satu task ni, direct bos. Kamu yang fikir saya gaji, kamu buat je dulu. Sekali apa? Ni aku bayar. Ikut aku nak bayar berapa? Ikut bos nak bayar berapa, seronok lah kita. Bukan ikut bajet company, ikut bajet bos. Kalau buat benda yang memang untuk bos langsung, dia bayar bagi dia betul lah. Macam ada di Masjid Damansara ni, cerita ni dapat daripada bekas pengurusi Surau Perdana, jumpa dengan almarhum Tan Sri Mustafa Kamal. Ni sebut nama tak apalah, dan ni kebaikan dia. Dia bawa ke masjid dekat satu kawasan lah. Dia banyak masjid tu, alhamdulillah. Kos masjid tu 12 juta. 12 juta. Dia orang buat paperwork, jumpa dia. Pak Haji ni jumpalah. Macam biasa kata, buat kutipan dulu, lepas tu tengok macam mana. Sekali bila sampai satu tempoh, jumpa balik. Dia tengok, dia panggil staff semua, dia panggil engineer QS, dia keluarkan cek. Saya bayar 10 juta. Ini dari duit saya. Dia punya sendiri. Kan dari company ke apa. 2 juta tu carilah sendiri katanya. Dia cover 10 juta. Daripada personal dia. Allocation personal ni lain sikit cerita dia. Sebab tu dalam puasa ni, allocation yang kita akan dapat adalah direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab apa? Sebab kita buat betul-betul kerana Allah. Puasalah satu-satunya setakat ni lah kalau kita nak syarahkan. Betul kita buat kerana Allah. Tapi jangan sampai kita hilang pahala tu. Sebab apa? Tak jaga mulut. Boleh hilang ni sebab apa? Tak jaga tadi. Mulut tak jaga, hati tak jaga, mata tak jaga. Sayanglah. Patutnya pahala dah dapat dah. Kan? Tapi dia hilangkan pahala itu dengan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Puasa tak batal, sah. Sah lah, sah. Pahala tak ada lah. Kerja, ya kamu pekerja aku. Bulan ni gaji tak ada. Sebab apa? Minus. Allah, minus. Dia mula marah. Begitulah ada orang beramal, akhirnya dia akan persoalkan amal tu balik. Puas aku beramal. Nampak tak? Kita takkanlah kata puas aku solat, puas aku berpuasa. Takkanlah cakap macam tu. Tapi kita akan nampak kesan dia dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab kita tidak ada kegembiraan tu. Kita tidak ada satu sifat yang falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak ada kebimbangan, tiada ketakutan tu masih ada. Hidup dengan dunia ni takut rezeki tak cukup, takut orang tak pandang, takut orang tak puji,
Dia masih lagi pada dunia. Sebab tu mileage puasa ni selepas tu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Takwa di mana ni? Kita dah manage hidup kita ni, nak pertahankan tadi pahala tadi. Bukan pertahankan diri kita dengan tergadai pahala. Kadang orang cakap, kau ni biar je orang cakap buruk tentang kau. Kau dapat apa? Jawab dengan begitu yakin, aku dapat pahala. Habis cerita. Kau ni kan, alim betul lah kata. Alim betul lah. Nantang kau lah, kau nak ikut tak nak. Ni pahala aku. Ibarat duit aku. Ada duit kita duk senang-senang bagi ke orang. Senang-senang je. Ambil lah katanya. Tak ada. Orang maki kita bagi duit. Sanggup? Bagilah. Macam itulah. Orang hina kita, orang maki kita bagi pahala kat dia. Buat apa? Baik pertahankan diri kita dengan pahala tadi. Daripada apa? Daripada berkata buruk tadi. Dia perisai. Ini sa'im. Marratain Nabi ulang. Ini sa'im. Aku berpuasa. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh bau mulut orang yang sedang puasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada harumnya minyak kasturi. Kerana dia meninggalkan makanannya, minum dan nafsu syahwatnya kerana Allah. Kerana Allah. Puasa itu untuk aku, kata Allah. Kata Nabi SAW, Allah kata, فَمِمَّ الصَّائِمٍ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَسْرُقُ طَعَامُهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِهِ Asyamu li, kata, wa ana ajzi bi. Asyamu li, puasa itu untuk aku, dan aku, ini Allah sendiri yang akan membalasnya, dan setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa. Jadi puasa itu ada kebaikan, dan kebaikan berpuasa itu dibayar direct oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi sebenarnya jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kalau kita kaitkan persiapan kita kena mula pertama nak memahami tentang pahala ni. Dia tidak boleh orang kata apa buat nanti faham tak, dia dengan ilmu. Macam kita nak mengetahui sesuatu nilai perkara itu, dia kena tahu. Dia ada dia panggil review, product review. Nah, cerita buat certain produk unboxing, dia review. Bila dia review tu kita pun tengah-tengah, oi ni bagus ni, ni bagus ni. Dia kalau tak review, tak ada. Begitulah pahala. Pahala ni kena di-review melalui macam ni majlis ilmu. Maka perbanyakkan kita mendengar perbincangan-perbincangan yang membawa kembali kepada perbahasan pahala. Sebab mungkin dalam sebelum ini kita tidak didedahkan sangat, atau didedahkan tapi tidak benar-benar emphasize. Kita tak benar-benar highlight kan. Kali ini dalam bulan Ramadan persiapan kita ni, kita kena highlightkan pahala. Kadang-kadang memang ada tujuan khusus untuk itu. Kita ni beramal tak banyak, tapi kita nak pahala banyak. Bila masanya? Ramadan, bulan gandaan pahala. Contoh, kalau kita dapat malam yang terbaik daripada malam 1000 bulan, Lailatul Qadar. Bayangkan jemaah sekalian, malam itu jemaah sekalian, Allah berikan kemuliaan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umurnya tidak panjang, tak seperti umat-umat terdahulu yang boleh hidup ratusan tahun. Kita paling kuat pun 60-70 itu Nabi kata. Kalau lebih sikit pun bonus lah. Kalau 100-200 tahun pun, kalau ada 200 tak tahulah macam dia rupa. Sebab kita punya features kita ni bukan disiapkan untuk 200 tahun. Kalau yang macam zaman umat Nabi terdahulu kan, itu memang featuresnya orang kata nak keduknya 900 tahun tak keduk-keduk lagi. Kita dah masuk kata tak payah jauh 40, 50 pun dah mula duduk bilik cermin. Bilik. Mula nak tacam kan. Tak payahlah. Be yourself lah. True. This is the truth. The truth untuk dunia, tapi sebenarnya bukan itu nanti di akhirat sana kan. Baik. Maka kita kena lihat, bila lagi kita nak faham tentang yang penting dalam hidup kita nak pertahankan pahala, bila lagi nak faham kalau tak bulan Ramadan.
Inilah masanya. Kita kena set, ya Allah aku nak masuk ni, bagi aku kekuatan satu sifat yang betul-betul gairah ni. Sebab pahala ni, dia nafsu kita. Sama ada yang membawa kepada su' buruk, yang ni benda. Kita boleh gairah nak dapat benda, tapi kita tak gairah cerita tentang pahala. Allah bagi cerita ganjaran pahala. Bila datangnya bulan Ramadan, idza ja'a Ramadan, bila datang Ramadan, futihat albuabul jannah wa khulliqat abwabun nar. Datang bulan Ramadan, terbuka pintu syurga. Ini pintu syurga terbuka ni. Jadi kita pun datangkan semangat balik untuk cerita tentang syurga. Memang kita ni nak balik syurga. Jangan jadi satu benda yang menghilangkan semangat kita. Ya ke Ustaz syurga? Tahulah saya ni. Mungkin neraka kot. Amboi. Cakap senang kamu. Kamu duduk dalam bilik tak ada aircon, try tengok. Tutup tingkap semua. Mengelupu tak mengelupu dalam tu. Janganlah. Kita ni Allah nak bagi syurga sebenarnya. Tapi sebab ujian hidup kita ni pelbagai. Apatah lagi ada musuhnya yang dinamakan iblis. Kan? Dan bulan Ramadan Allah belenggu syaitan, iblis. Depa tak boleh nak buat multaqah perjumpaan, nak buat planning, tak boleh. Sekadar mana yang dah telah dijalankan sebelum ni, yang dah buat sign kontrak, sebelum nak Ramadan kau sign kontrak dengan aku cepat. Ha? Ini aku tak ada, aku sub kat kau. Jangan main. Ada sub. Syaitan memang tak ada, big boss tak turun, tapi ada pula sub, buat franchise. Berjalan juga bisnes dia. Itu dah sign kontrak sebelum Ramadan. Tak ada persiapan, kita kena putuskan pertalian dengan syaitan ni. Memanglah kita sekarang pun tak ada pertalian pun kan, tapi kita kena minta, ya Allah, sekiranya adalah sifat-sifat syaitan yang ada dalam perangai aku ni, ya Allah, putuskanlah sebelum Ramadan. Takut-takut Ramadan ni aku bawa lagi perangai syaitan. Perangai syaitan apa? Ngadu domba, buat bergaduh. Lah Ramadan pun ada nak bergaduh juga. Nak cari salah orang, nak timbulkan permusuhan, tak puas hati itu, tak puas hati ini. Ni khusus tadi ayatnya apa Nabi kata? Tu mulut tadi kan. Mulut kata kotor dan tindakan kita membuat satu tindakan yang menzahirkan kejahilan. Bulan Ramadan, dia buat lagi perangai macam ni ngatur orang. Ramadan ni kalau ya pun tunggulah buka sekejap lagi. Sama juga tu kalimah. Ingatkan insaf dah. Tunggu buka. Dah, dia kena habis. Walaupun nak buka, bukan tunggu buka, tapi Ramadan tu bulan berkat. Dan ingat, habis Ramadan, alhamdulillah puasa dah 30 hari dah. Hari malam tu, malam raya dah. Buka balik mulut ngata dah. Ya Allah. Sia-sia puasa kita. Habislah sia-sia puasa. Sebab apa? Nak tengok puasa tu dia terima ke tidak. Tengok mulut dia jadi apa lepas tu. Kalau mulut dia masih sama, dia cakap benda buruk, Allahu Akbar. Minta jauh lah. Minta jauh lah. Itu persiapan yang kita perlu. Dan ilmu tu letak nombor satu, dan kita kena revise balik. Kefahaman-kefahaman yang membantu kita untuk lebih menghayati amalan-amalan di bulan Ramadan. Dan apabila kita melakukan dalam keadaan kita berpuasa dan kita beribadah, datang kerja kerana Allah, ingat pahalanya berganda juga. Pahalanya berganda. Ingat dalam Ramadan, bila pahala berganda, jangan sia-siakan dengan sifat malas kita. Malas, lemah, buat benda yang buruk. Walhal pahala dah Allah bagi berganda. Datang kerja bulan Ramadan, pahala berganda. Sebab semua amalan di bulan Ramadan digandakan pahalanya apabila kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu saja perbahasan kita pada petang yang berbahagia ini, insya-Allah. Jadi teruskan penghayatan kita untuk memahami tentang pahala. Kemudian boleh kita buka perbincangan tentang syurga, anak-anak kita atau diri kita sendiri buka perbincangan tentang hari akhirat. Sebab Ramadan ni benar-benar menyingkap kembali hakikat kehidupan kita yang sebenar, apa tujuan kita. Dan di situ juga saya ada juga nyatakan Ramadan bulan mengenal diri. Mengenal diri sebab kita akan nampak siapa yang berkuasa atas diri kita. Sehingga kan nak minum, nak makan pun, walaupun dalam duit, dalam poket, dalam bank kita berjuta duit ada, tapi dengan air yang harganya tak sampai RM1 pun, tak berani kita minum. Ni duit aku. Kalau duit aku, minum sekarang. Kalau berani. Ada juga yang tak kerti bahasa minum juga kan. Kau tunggu nanti. Allah kata. Tapi kita faham. Kata aku. Tapi di saat aku nak minum, kenapa tak boleh? Maka tiada aku dah di situ. Di situ ada hukum Allah. Maka juga Ramadan ni, kita nampak betapa syariat Allah
akan mengambil alih syariat kehidupan kita. Contoh syariat hidup kita makan. Nak makan bulan Ramadan, kena tunggu masuk waktu solat. Jadi kita boleh faham, kalau tak solat, tak makan. Betul tak? Bukan tak kerja, tak makan. Orang kata tak kerja, tak makan kan? Bulan Ramadan kita kerja, kenapa tak makan? Kenapa kena tunggu solat? Kerana solat lah penentu kita boleh makan ke tidak sebenarnya. Kalau dalam secara halusnya, nak tengok makanan tu berkat ke tidak. Memang kalau tak solat boleh makan, tapi berkat ke? Bila makanan tak berkat, apa yang berlaku? Hidup akan huru-hara. Jadi kat situ nampak syariat agama penentu pada syariat kehidupan. Jadi insya-Allah kita gunakan masa kita sebaiknya untuk menambahkan keyakinan. Persiapan kita tadi yang paling penting tadi, putuskan rantaian kita dengan hubungan dengan syaitan ni. Putuskan, minta ya Allah, aku putuskan, mohon ya Allah, jangan ada perangai-perangai tu ada lagi dalam Ramadan. Dalam Ramadan ni terputus dah sifat-sifat itu. Kena buang dah jauh-jauh. Kena istighfar, kena mohon Allah Ta'ala bagi kekuatan tenaga dan kekuatan jiwa untuk kita benar-benar menikmati Ramadan yang dibukakan pintu syurga dan ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Wallahu alam. Walaupun maaf daripada saya atas kekurangan, terkasar kata kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada petang yang penuh berkah. Sehingga kita bertemu lagi pada seri akan datang. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik yang pernah kita lalui. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. Tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.